Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan sudi untuk menonton sesi live saya di Facebook page Nizam Malik. Okay, so hari ni berapa hari bulan? Hari ni 7 Mac kan? 7 Mac 2022, sekarang lebih kurang pukul 9.34 malam. Anda bersama dengan saya Nizam Malik. Okay, dah lama dah kita tak bersua secara live. Okay, al-maklum seperti yang anda semua maklum ya. Kita ada buat post di Nizam Malik page. Saya telah disahkan dijangkiti COVID-19. Positif COVID-19 ya. Jadi saya sebenarnya masih lagi dalam tempoh kuarantin saya. Alright, dan beberapa hari yang lepas memang saya tak berapa sihat lah sebenarnya. Okay, tapi alhamdulillah bermula hari ni alhamdulillah saya dah simptom pun dah kurang sikit. Mungkin suara ada sedikit sengau lah sebab sesama kan, simptom kan. Tapi alhamdulillah dah bertambah baik keadaan. Dan juga dah fit sikit lah untuk saya bangun dan buat live lah. Okay, jadi syukur alhamdulillah. Okay, jadi malam ni saya nak live balik semula bersama dengan anda. Okay, saya harap anda semua masih ingat saya. Tak lupakan saya. Okay, dan boleh join sesi live saya bila saya adakan. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton sesi live ni, boleh tak say hi dulu dekat ruangan komen? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okay? Cuba respon dulu di ruangan komen di bawah. Okay, saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya live malam ni. Okay, kita ada Siti Hawa is watching. Mas alias Ali Basri, selamat malam Tuan Nizam. Alhamdulillah sihat. Okay, Nur Hamudi Muhammad Nur is watching. TNF dah sihat ya? Alhamdulillah. Bolehlah dah sihat lah. Alhamdulillah. Ifi Aiman, Najah Abdul Razak, Muhammad Fadilah, Nuraya Nurdin, Amar Amsyar. Okay, Ali Basri, alhamdulillah, semoga terus sihat tuan. Alhamdulillah. Sama-sama kita syukur ya. Salina Fazal is watching. Faizal Ghani, Rezwan Yahya. Alright, so kalau anda sedang menonton sesi live ini, anda boleh klik like, klik love dan juga klik button share. Okay, malam ni topik saya malam ni adalah berkaitan dengan cut loss. Apakah sebab kita kena buat cut loss dan kepentingan untuk buat cut loss lah. Okay, jadi itu topik saya kalau berkaitan dengan pelaburan saham lah. Okay, tapi saya nak tanya anda nak saya cerita pasal topik saham ke? Ataupun anda nak saya share pengalaman saya dalam COVID-19 ni, positif COVID-19 ni? Cuba tulis dekat ruangan komen. Nak dengar cerita yang mana? Cerita COVID-19 positif ke? Ataupun cerita saham? Okay, cuba tulis dekat ruangan komen. Saya nak tengok anda yang mana satu ni. Okay, alright. Nur Hamudi, okay, best saham ni walaupun kena kuarantin tapi duit tetap masuk. Alhamdulillah. Okay, syukur alhamdulillah ya. Pak Din, Assalamualaikum, selamat malam TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Amri, Assalamualaikum dan selamat malam TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Harry Joe, saham, semoga cepat sembuh. Redwan Yahya, ilmu saham. Okay, alright. Cerita saham tuan. Okay, Nur Hamudi, semua nak tengok cerita saham ya. Tak ada siapa kisah saya yang kena COVID-19 positif ni. Okay, alright. Ayim Penyayang, cerita pengalaman COVID tuan sikit. Alright, so saya nak tanya dulu, siapa yang dekat sini dah pernah kena COVID positif? Cuba komen. Pernah kena COVID positif? Komen. Pernah. Siapa yang belum pernah kena lagi? Cuba komen tak pernah. Saya nak tengok sikit siapa yang pernah kena. Cepat. Ada orang ke tak ni? Macam tak ada orang je ni. Din Sardin is watching. Ayu, hi. Abdul Aziz Adnan, cerita saham. Okay, Noraya Nurdin, tak pernah. Hari Jo, tak. Alright, alhamdulillah. Ayim Penyayang, pernah jadi close contact je tuan, tak pernah positif lagi. Alright, alhamdulillah. Okay, alright. Rezwan Yahya, tak pernah, harap-harap dijauhkan. Ifi Aiman pun tak pernah. Okay, jadi alhamdulillah ya. Siapa yang belum pernah lagi tu, alhamdulillah, syukur banyak-banyak.
Okay, tapi saya pun kalau boleh kita tak nak lah kena kan positif COVID-19. Okay, tetapi saya kena dalam minggu lepas lah, minggu lepas. Okay, dan saya nak cerita sikit lah pengalaman saya kena COVID-19 ni, boleh tak? Kita cerita pengalaman COVID-19 dulu, lepas tu kita cerita saham. Boleh ke boleh ni? Kalau anda okey, komen okey dulu dekat ruangan komen, boleh? Saya nak cerita pengalaman kena COVID-19 dan macam mana keadaan dia lah. Boleh tak? Takkanlah saya dah lama tak live, tiba-tiba terus live, terus nak saham kan? cerita pengalaman COVID-19 boleh? Okay. Nanti cerita pasal cut loss, kenapa kena cut loss, kepentingan cut loss, kita cerita esok lah. Kita sambung esok, okay? Alright, so saya nak terima kasih kepada anda yang komen okay. Memang sporting lah anda malam ni, okay? Alright, so bantu saya klik love, yes, klik love dan klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh follow sesi live kita pada malam ni, okay? Alright, so saya nak cerita dengan anda tentang pengalaman saya dijangkiti virus COVID-19. So sekarang saya masih lagi dalam tempoh kuarantin selama 7 hari. So bila sekarang kita dapat positif COVID je, kita akan kuarantin dekat rumah 7 hari lah. Okay. Jadi macam mana detect saya kena positif COVID ni? Dia bermula daripada anak saya lah, anak kecil saya yang umur 5 tahun. Okay, dia demam, tiba-tiba suddenly demam. Okay, dan mula-mula kita tak ada suspek apa-apa lah, ingat demam biasa kan. Okay, dan kemudian berjangkit pula dengan anak saya yang seorang umur 3 tahun. Alright, dan kemudian saya demam juga, demam, sakit kepala. Okay, dan kemudian lepas tu saya pula, lepas saya demam, ada gejala lah kan, sakit tekak macam tu, batuk-batuk sikit, dan saya pula start demam. Masa tu kita start suspek lah COVID-19 lah. Tapi apa yang menarik, kita buat saliva test 5 kali sebenarnya. Kita buat saliva test. Kita beli banyak saliva test untuk COVID-19 ni. Kita beli yang ada yang kita pakai yang harga RM7, ada yang RM9, ada yang harga RM10 pun boleh kita beli lah. So kita nak test supaya nak confirm kita tetap kan. Jadi kita buat test banyak kali dan consistently kita dapat tapi kita ni ada simptom, ada gejala. Okay, so apa yang terjadi adalah pada 3 Mac 2022, hari Rabu lepas. Hari apa 3 Mac hari Khamis. Yes, 3 Mac hari Khamis. Okay, so saya masa tu saya kena buat PCR test sebab saya nak travel ke Kuala Lumpur. Okay, sepatutnya saya sekarang ni sepatutnya berada di Kuala Lumpur sebab saya ada program under Richworks. Kita ada inner circle meeting. Okay, so setiap tahun 3 kali kita ada inner circle meeting. So kali ni buat dekat KLCC, Kuala Lumpur Convention Center. Okay, jadi apa yang kita nak kena buat adalah kita kena buat PCR test sebelum pergi ke program inner circle meeting tu lah. Okay, supaya semua yang attend bebas daripada COVID-19 lah. Okay, jadi dijadualkan pada 3 Mac 2022 tu saya kena buat PCR test. Jadi saya pergi kat klinik dan buat PCR test. Masa tu saya memang ada demam-demam sikit tapi saya okey. Saya rasa tak adalah sakit teruk kan. Jadi saya harap result tu negatif lah. Tapi bila kita buat PCR test, saya buat PCR test tu saya bayar RM228. Pergi buat PCR test. So pukul 11 pagi buat PCR test, dia cocok dekat hidung ni dengan dekat dalam mulut lah kan. Okay, dan result dia keluar pukul 12 malam nanti. Okay, so kena tunggu dalam lebih kurang 12 jam lah. Okay, so apa yang terjadi adalah okay, apabila pukul 12 malam tu kita dapat WhatsApp daripada klinik dan dia akan beritahu result lah, dia ada report dia kan. Dan pada waktu tu lah, malam tu lah dapat result yang saya positif COVID-19 pada waktu tu Dan terkejutlah juga. Recovering well. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Gigi Arumugam. Okay, Alhamdulillah sihat.
recovering sekarang. Okay. So far dah tak ada simptom, tapi suara ada sikit-sikit sengau lah. Macam tu. Kalau nak menyanyi tu kira macam dengar suara macam Hakim Rusli lah. Okay. Pak Din, sound problem ke tuan? Problem ke sound? Adakah anda ada masalah sound seperti Pak Din? Boleh respon tak? Oh, mic pecah sikit. Mic pecah ya. Kejap tolonglah beritahu, saya tak tahu ni. Okey, kalau macam ni pecah lagi tak? Mungkin dia dekat sangat dengan saya punya leher ni. Okey tak? Dengar dengan jelas tak? Cuba respon dulu dekat ruangan komen, adakah suara saya jelas? Amar, ya tuan, kadang audio pecah. Ni okey Alright. Mungkin sebab saya letak dekat sangat dengan saya punya leher ni. Okay, jadi dia punya mic ni kuat sangat. Okay, so saya dah slowkan sikit dia punya setting. Okay, so hopefully dapat dengar dengan jelas lah. Boleh? Okay semua? Okay, dengar jelas tak? Okay ke okay? Okay, ngam M. Hafizi Dahlan. Okay, salah seorang student saya dari Sarawak. Student lama saya. Okay, Aim Penyayang. Okay, suara dah okay. Pak Din, efek COVID tu. Haha, macam tu Okay, alright. Okay, so jadi apa yang terjadi pada malam tu, kelakar sikit lah sebab malam jelas suara jauh lah. Macam mana ni? Okay ke tak okay ni? Kalau suara jauh, anda cuba kuatkan volume anda ya. Kuatkan volume anda supaya dengar lebih jelas lah. Okay, dan kalau tak dengar juga, syarat dia anda kena klik button share. Klik button share, komen dan share, InsyaAllah jelas. Macam tu, okay. Alright, so dia jadikan cerita malam tu saya dekat bilik kan, tengah baring kan, pukul 11 lebih, dekat pukul 12 malam. Okay, dan saya positif COVID. Jadi apa terjadi kan? Wife saya, anak-anak saya semua kena keluar daripada bilik. Saya duduk seorang-seorang dalam bilik. Wife, anak-anak saya duduk dekat luar, tidur dekat luar. Okay, jadi kuarantin lah saya satu malam tu kan, satu malam tu lah esoknya kan. Dan esoknya sebab wife saya, anak-anak saya pun ada gejala juga, jadi kita pun suggest untuk pergi buat PCR test lah esok lah. Okay, so esoknya pukul 11 pagi dan my wife, my kids pergi buat PCR test juga. Dan malam esoknya tu found out that mereka juga positif COVID-19 lah, samalah macam saya. Okay, wife saya, anak-anak saya 2 orang positif COVID juga. Okay, jadi kita pun diarahkan untuk home surveillance order. Maksudnya kuarantin dekat rumah. Okay, dan apa yang saya boleh share dengan anda adalah banyak apps, MySejahtera apps tu sangat-sangat membantulah. Sebab bila kita buat PCR test tu, dia dapat result, kemudian dia akan update terus dekat dalam MySejahtera dan kita tahu apa nak kena buat. Dia ada daily things to do, okay, supaya kita boleh update kita punya situation lah. Okay, saya rasa lah sebenarnya MySejahtera dan apa yang KJ buat, Khairi Jamaluddin buat adalah bagus untuk Malaysia sebenarnya, supaya kita dapat track COVID-19 ni dengan lebih proper lah. Okay, so that's pendapat saya lah buat masa ni lah. Okay, alright. So, jejaka keris Melayu, saya baru hari ni positif, sakit dada sangat. Doakan saya tuan. Okay, alright. So, saya nak share dengan anda apakah simptom yang terjadi apabila kena COVID-19 ni. Okay, so biasanya bila kita kena COVID-19 ni, sekarang lah saya rasa Omicron kan, Omicron punya jenis COVID-19 ni, dia agak pelik sikit, which is kalau kita buat saliva test, dia negatif. Tapi kalau kita pergi buat test dekat PCR lebih sensitif. Okay, macam Aim Penyayang cakap, PCR paling sensitif kalau dibandingkan dengan RTK, betul. Okay, jadi kita buat PCR test tu lebih tepat. Kalau kita pakai saliva test tu kadang-kadang dia negatif je. Dia tak dapat nak detect kita punya COVID-19 tu lah. Okay, jadi dia punya
simptom, okay, apa yang terjadi adalah first kali demam. Kita akan start rasa demam, rasa seram-seram sejuk macam tu, demam. Dan kemudian kita akan sakit kepala. Dia sakit kepala yang throbbing sikit kita punya kepala ni. Okay, rasa macam uncomfortable lah dia punya sakit tu. Okay, tetapi demam dan sakit kepala ni dia biasanya lasting dalam 1 ke 2 hari sahaja. 1 ke 2 hari dia memang sakit, memang tak comfortable, tetapi dia akan surut kalau kita makan ubat lah. Of course kita makan Panadol kan. Okay, lepas kita makan Panadol dalam sehari 2 tu dia akan resolve dan kita dah tak demam lagi lah biasanya. Tetapi sakit kepala mungkin ambil masa sikit. Okay, beberapa 1 ke 3 hari. Lepas tu kita akan okey. Tetapi yang prominent juga simptom adalah sakit tekak. Sakit tekak ni dia memang perit lah sikit dekat kita punya tekak ni. Okay, dan dia dalam 1 ke 3 ke 4 hari jugalah. Kemudian akan ada batuk-batuk sikit dan juga selsema lah. Okay, jadi itu adalah simptom-simptom yang berlaku lah. Okay, jadi kalau katakan anda kena COVID-19 ke lepas ni ke apa ke, kan, kalau anda rasa kena demam anda demam kan. Okey, anda makan ubat Panadol, makan Panadol macam biasa. Kalau ada ubat sesema, makan ubat sesema macam biasa. Okey, dan jangan risau, jangan gelabah, jangan panik. Okey, sebab dia akan surut dalam masa sehari ke 3 hari macam tu. Lepas tu anda akan rasa lebih okey. Dalam waktu yang anda kena demam dan sakit kepala tu, anda kena banyak rehat, kena tidur. Kalau boleh rehat, tidur. Okey, jangan buat aktiviti apa-apa sebab anda memang feeling uncomfortable. Badan rasa tak berapa selesa lah. Okay. Alright. So, that's perkara yang terjadi lah apabila kita kena positif COVID-19 ni. So, sekarang saya dah hari yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Saya dah hari yang kelima sekarang dalam tempoh home quarantine saya. Okay, jadi saya hari ni Alhamdulillah dah bertambah baik. Hari ni agak cergas saya. Kalau semalam compare semalam dengan kemarin, kalau buat aktiviti kan, bangun duduk ataupun solat kan, nanti dia kepala ni berpeluh-peluh. Macam kita tengah struggling lah, macam kita lari pecut 100 meter macam tu. Tu keadaan dia, macam kita punya badan ni tak berapa fit macam tu. Okay, tapi Alhamdulillah hari ni dah okey. Okay, lepas dah 5 hari ni, saya rasa lebih comfortable lah. Walaupun macam ada sikit macam nak batuk, kalau cakap banyak akan rasa nak batuk. So, masih lagi dalam proses recovering. Okay, kena minum air banyak. Dan insyaAllah, things will be better lah basically. Okay. Dan mak saya selalu pesan kena minum air bunga cengkeh tu. Minum air bunga cengkeh tu, kita masukkan air panas. Kemudian, letak lemon ke, madu ke apa ke. Alright, kemudian minum. Lepas tu gigit-gigit, kemam-kemam, isap-isap bunga cengkeh tu. Bunga cengkeh tu. Itu antara orang kata remedy lah. Ataupun petua untuk COVID-19 ni supaya kita punya tekak ni rasa selesa sikit. Tak apalah, buatlah apa sahaja resepi kan. Semoga ada kebaikan lah kan, cepat sembuh insyaAllah. Okay. Dan Alhamdulillah anak-anak saya dia tak teruk sangat macam saya dan wife. So saya tengok kalau budak-budak kecil kena, diorang demam pun sekejap 1-2 hari je, sakit kepala, batuk semua tu kurang. So sebenarnya dewasa, saya tak tahulah dewasa ke macam mana, tetapi walaupun saya dah ambil vaksin 2 vaksin dan juga booster, okay, tetapi dia punya impact dia memang beberapa hari lah. Okay, jadi that's why apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah kalau kena COVID-19 ni, kita tak dapat nak elakkan lah. Orang tanya kat mana kena, saya tak pastilah. Mungkin saya travel sebelum ni pergi Shah Alam, KL. Mungkin kena dekat situ, saya tak pasti. Okay, tetapi walau bagaimanapun, COVID-19 ni kita dah dengar, saya dengar ramai orang dah start kena positif COVID. Dan lebih ramai orang akan kena positif COVID because of dia dah spreading tau sekarang. Okay, jadi dia bukanlah sesuatu perkara yang perkara yang kita perlu panik bila kena positif COVID ni kan. Kena relax saja. Okay, sebab kita kena faham yang kita tak tahu kat mana kita boleh berisiko terjangkit kan. Okay, kalau kita memang tak keluar rumah, duduk je kat rumah, tak pergi mana-mana, memanglah tak payah nak risau pasal COVID-19 tu berjangkit kan.
Tetapi kalau kita keluar beli barang dekat kedai ke apa ke kan, kita tak tahu kita akan berjumpa dengan siapa, okay, dan dia spread daripada mana kan. Kita tak tahu. Okay, jadi kita just, kalau kena positif COVID, kita redha je lah. Redha, okay, dan kita sabarlah dengan ujian, dugaan. Kita rehat sekejap. So, waktu kita rehat sekejap. Alright, dan InsyaAllah, okay, bila keadaan bertambah baik, okay, kita akan kembali sihat semula dan kita kembali beraktiviti seperti biasa. Okay? So, macam itulah dia keadaan kita ni dalam kehidupan kita ni ada ups and down. Ada hidup ni turun dan naik. Ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Ada masa ahli keluarga kita tak berapa sihat, kita kena bantu, jaga dan sebagainya. Okay? Jadi, life ni memang ada banyak ups and down. Okay? Dan InsyaAllah, okay, lepas susah InsyaAllah akan ada senang. Okay, semoga kita dapat lalui lah keadaan-keadaan yang sukar seperti sekarang ni. Okay, dengan tabah lah, dengan tabah. Dan kita kena banyak berdoa, kena banyak memintalah pertolongan daripada Allah, macam tu. Okay, Ayin penyayang, COVID ni akan makan masa dan memang kita perlu hidup bersama-samanya. Ya, betul tu. Okay, alright, jadi Ayin penyayang, macam dry cough tu antara simptom serangan Omicron. Yes, betul. Okey. Adli Jaafar. Saya hari ni positif, demam, selsema, batuk. Okey, right. Hati-hati ya. Okey, so banyakkan berehat. Okey, dan stay safe lah. Okey, Ayin penyayang, saya sarankan makan vitamin D sebagai suplemen untuk meningkatkan imun badan. Yes, vitamin C, zinc dan sebagainya. So waktu-waktu macam ni kita banyakkanlah, okay, untuk increase kita punya immune system dalam badan kita. Okay, alright. So saya ni pun start batuk-batuk ni. Okay, rupa-rupanya saya ingatkan malam ni saya nak live dan saya nak bercakap macam biasa. Tapi bila saya cakap banyak, saya start batuk. Okay, so mungkin belum fully recover untuk saya bercakap secara live dalam masa yang panjang. Okay, sekarang pun dah cakap lebih kurang 21 minit. Tapi tak apa, insyaAllah ada masa nanti saya akan cakap lebih panjang lagi dalam live saya. Okay, alright. Saiful Aryani, saya bulan 8 hari tu Delta. Tahap 3, Alhamdulillah dipanjangkan umur lagi. Cuma bapa mertua tak dapat diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, alright. So, yeah. COVID-19 is real, okay, which is keadaan yang kita sedang hadapi di Malaysia. Alright, don't take things for granted sebenarnya. Memang keadaan berkaitan dengan COVID-19 ni memang kita kena berhati-hatilah, okay. So that's why pada pandangan saya lah, ni personally pada pandangan saya rasa Khairi Jamaluddin sebenarnya walaupun ramai orang bash dia, okay, tak benarkan untuk solat Jumaat kalau tak ada booster ke. Okay, saya rasa he's doing the right thing lah sebenarnya. Okay, sebagai Menteri Kesihatan kan, dia nak protect orang awam kan. Jadi biasalah kena buat peraturan-peraturan yang mungkin tidak disenangi, tetapi beliau berusaha sebenarnya untuk membantu, okay, untuk protect the community. Okay, jadi kita sebenarnya jangan emosi dalam keadaan-keadaan seperti ini. Okay, dan kita mengharapkan pihak kerajaan akan buat apa yang terbaik untuk make sure rakyat sihat dan berada dalam keadaan yang baik lah. Okay, alright. So, that's why insyaAllah, okay, kepada anda yang positif COVID, okay, saya doakan anda juga cepat sembuh. Okay, jangan panik, jangan risau, senyum sentiasa, relax sahaja. Okay, dan sentiasa monitor your vital signs. Okay, macam SpO2 tu. Okay, yang ketam yang lekat kat jari kita tu, so dia boleh tengok SpO2. Okay, so check SpO2 level, heart rate, okay, dan make sure anda sentiasa berada dalam keadaan yang okey. Kalau rasa tak okey, then kena cepat-cepat hubungi klinik dan sebagainya lah untuk bantuan macam tu. Okay, alright. Jejaka Keris Melayu, okay tuan, jom rehat dulu, nanti jumpa di NSMO 19 Mac. Yes, insyaAllah 19 Mac kita ada newbie Saham Masri Online. Dan insyaAllah, okay, semoga sihat semuanya. Saya pun sihat, saya dapat sampaikan program kita newbie Saham Masri Online dengan baik nanti, insyaAllah. Okay, alright. So saya rasa saya kena stop dulu live ni, okay, sebab saya keep coughing. Okay, so mungkin tak boleh nak bercakap lagi secara berterusan. Okay, so insyaAllah saya doakan anda semua selamat
di mana sahaja anda berada, take care. KL pun banjir. Okay, dan siapa-siapa yang berada di KL juga take care. Alright, dan InsyaAllah kita jumpa. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa dalam sesi live esok. Esok kita cakap pasal saham, pasal cut loss. Okay, malam ni saya tak cakap pasal cut loss. Saya share pengalaman saya kena positif COVID-19. Okay, so terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton. Terima kasih kepada anda yang klik like, klik love dan juga sentiasa support saya dalam live ni. Okay, terima kasih kepada anda yang menonton secara ulang tayang. Kita jumpa dalam live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.